Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Majidah Hamdan. Fokus berita, seramai 120 pelajar daripada 4 sekolah menengah di kawasan Parlimen Putrajaya telah menyertai program promosi kemahiran teknikal dan vocational TVET bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Agama Tun Ahmad Zaidi di Kuching pada Sabtu. Program anjuran bersama Yayasan Kemajuan Insan Sarawak Yakin dan Pusat Khidmat Parlimen Putrajaya itu bermula seawal jam 7 pagi dan diakhiri dengan majlis penutupan yang disempurnakan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Semasa berucap, Datuk Seri Fadilah menekankan kepentingan kemahiran dalam bidang teknikal dan vocational yang perlu diperkembangkan dalam kalangan generasi muda khususnya para pelajar. Beliau berharap agar program seumpamanya dapat menjadikan platform untuk membantu mereka memperoleh minat, kemahiran dan pengetahuan yang relevan dengan keperluan industri sekaligus menjadikan mereka lebih bersedia untuk menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara pada masa depan. Dalam bidang akademik, boleh sebenarnya ambil kursus untuk tingkatkan kemahiran dalam bidang teknikal sebab ianya perlu untuk masa depan. Jadi saya mengharapkan dengan ada program itu akan beri manfaat pada kita orang. Dengan adanya program itu juga akan dapat membantu dalam menjaminkan pekerjaan khususnya kepada mereka daripada golongan yang kurang bernasib baik dalam masyarakat kita. Beliau berkata demikian sebelum merasmikan penutupan program tersebut. Dalam majlis itu, Datuk Seri Fadilah turut menyampaikan sijil penyertaan dan cenderamata kepada wakil-wakil sekolah yang terlibat, diikuti wakil pihak yang terlibat menjayakan program berkenaan. Menjelas lanjut kepada media mengenai TVET, Ahli Parlimen Putrajaya itu berkata, Pusat Khidmat Parlimennya akan meluaskan kerjasama dengan Yakin bagi menggerakkan program mempromosikan bidang itu di peringkat sekolah. Fokus kita kali ini ialah untuk 3 kawasan DUN dalam kawasan Parlimen Putrajaya, iaitu Tunku Fom, Satop dan juga Semerian. Saya sedia menyokong sebab program ini kena diterajui oleh Yakin dan saya akan menyokong dengan perancangan mereka dan kita akan bincang apakah bentuk program yang boleh kita laksanakan tahun hadapan sepanjang tahun hadapan. Dan kalau ada permintaan dan kalau diperlukan, saya juga boleh menyokong di tempat-tempat lain di Sarawak. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan untuk membina kuartus dan pejabat baru bagi penjahat awam negeri Sarawak. Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki berkata, pembinaan kuartus itu akan bermula tahun depan bagi menampung keperluan penjahat awam yang ditempatkan di kawasan pedalaman di negeri ini. Jelasnya inisiatif itu sebagai penyelesaian isu tempat tinggal yang sering berlaku di kawasan pedalaman. Saya faham ada di antara kita orang yang kerja di luar bandar. Saya boleh lihat keadaan kuartus kita orang, keadaan ofis kita orang. Jadi kerajaan negeri di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Premier kita telah meluluskan peruntukan untuk kita bina kuartus berbentuk apartmen supaya bila kita orang diarah untuk berpindah di satu-satu kawasan, membawa keluarga dan sebagainya, tidak akan menjadi satu masalah. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penutupan Karnival SCS JPS RNDO 2023 di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Seri Aman pada Ahad. Mengulas lanjut, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar memberitahu melalui penyediaan pelbagai kemudahan termasuk kuartus kediaman yang selesa yang mampu mendorong penjahat awam untuk memberikan perkhidmatan cemerlang kepada masyarakat pedalaman khususnya di Sarawak. Terdahulu dalam majlis itu, beliau telah menyampaikan hadiah kepada pemenang dalam pelbagai acara sebenarnya karnival yang dijalankan. Untuk makluman, juara keseluruhan karnival SCS JPS RNDO telah dimenangi oleh kontijen dari Jabatan Premier Sarawak. Sementara itu, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar berkata penjawat awam perlu memiliki kemahiran dan penglibatan dalam bidang sukan. Jelasnya pelibatan mereka dalam karnival sukan seperti karnival SCS JPS RNDO 2023 nanti akan mempunyai signifikannya tersendiri. Menurutnya, pengajuran karnival seumpamanya membolehkan individu, khususnya penjahat awam, kekal cergas dan aktif ketika melaksanakan urusan pentadbiran. Sebabnya saya madah dengan Datuk Mail mengarah suruh kena itu mungkin kita nak ambil siapa-siapa bekerja dalam perkhidmatan awam selain daripada kebolehan dalam bidang akademik dan kebolehan dalam bidang-bidang tertentu, saya mahu hendaknya mesti sekurang-kurangnya pandai bersukan. Jangan langsung kaki bangku. Begitu juga dengan kebolehan-kebolehan lain, kita punya social
EQ kita, kebolehan sosial kita juga hendaklah dititik beratkan. Mengulas lanjut, jelasnya pengajaran sukan melibatkan kaki tangan awam bukan sahaja menjadi medan terbaik untuk berekreasi, malah sebagai sesi perkongsian idea dan pencambahan pendapat bagi memantapkan organisasi masing-masing. Terdahulu pada pagi Ahad, pasukan Jabatan Pimpin Sarawak JPS muncul juara acara bola sepak setelah menewaskan pasukan Muka 4-1 pada perlawanan akhir seminar Carnival SCS JPS RNDO 2023. JPS berjaya menjaringkan 4 sepakan gol berbalas 1 sekaligus membantu pasukan itu mencapai kemenangan dalam perlawanan yang diadakan di Kompleks Sukan Sri Aman. Sementara itu, tempat ketiga disandang oleh pasukan Kota Samarahan. Turut hadir menyaksikan perlawanan tersebut ialah Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki serta div-div kehormat lain. Sementara itu, wartawan unit komunikasi awam Sarawak UKAS sempat menghubungi beberapa wakil pasukan bola sepak dari GPS mengenai perasaan dan harapan mereka selepas memenangi kejuaraan itu. Kemenangan pasukan JPS pada hari itu adalah atas semangat kerjasama berpasukan dan usaha pemain untuk mencapai kemenangan untuk jadi juara bagi Carnival SCS 2023. Setelah kita berlatih dan penat lelah kita pada hari itu telah berjaya ditebus dengan kejuaraan kita pada hari ini. Saya sangat berpuas hati sebagai pengurus dan saya ingin ambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada pengurusan bola sepak kita dan juga jurulatih dan semestinya kepada pemain-pemain kita yang telah memberi kejayaan pada hari ini. Semoga kejayaan ini akan terus menjadi motivasi dan inspirasi kepada kita pada masa akan datang. Terima kasih. Okay, thank you. Okay, untuk game hari tu sama juga. Saya dah expect benda lain. Cuma kami yakin dengan player kami orang yang ada. Dari segi taktikal kami orang, semua sidaknya boleh adapt semua. Kaya dari segi latihan, sidaknya fokus. Semua yang kami orang latih, semua sidaknya bola. Jadi, saya dah lain. Juara lah. Ya ajak tinggal juara. Ya ajak untuk player kami orang. Okay, Mantap, thank you, mantap. Tiga. Bagi saya daripada ketua pasukan JPS, saya berharap dan bergembira untuk pasukan ini, bahwasanya pada akan datang kami akan mengkuatkan lagi untuk pasukan JPS ini. Terima kasih semua. Okey, terima kasih bang. Di Matu pula, kira-kira 430 peserta mengambil bahagian dalam acara Matu Fun Run 2023 yang diadakan di dataran Majlis Daerah Matu dan Daro pada Jumaat. Program julung kali diadakan itu berjaya menarik penyertaan peminat sukan larian termasuk peserta dari luar daerah ini. Timbalan Menteri di Jabatan Pimpin Sarawak Integriti dan Ombudsman, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juan Dajaya berkata, sambutan acara kali ini sangat menggalakkan sekaligus membuktikan komitmen tinggi ahli jawatankuasa yang menjayakan pengajurannya. Menurutnya, sambutan yang begitu memberangsangkan ini membuktikan kerjasama dalam kalangan masyarakat Matu berada pada tahap yang terbaik. Sumbangan itu, Matu Fun Run akan dijadikan sebagai acara tahunan pada minggu pertama Disember setiap tahun. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis perasmian acara berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoring itu juga berharap akan ada penambahbaikan bagi memastikan acara ini lebih menarik dan meriah pada masa akan datang. Ujar beliau, program ini bukan hanya menarik kehadiran masyarakat luar tetapi juga berupaya menghidupkan Pekan Matu, seterusnya merancakkan ekonomi penduduk setempat. Ke perkembangan berikut, geran projek celuar bandar MRP berjumlah RM80,000 telah diluluskan kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan SK St. Bernard Sadir. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jedib Susir mengumumkan kelulusan geran itu semasa majlis mengarungi pajak PIBG SK St. Bernard Sadir di Dewan Sekolah tersebut di Padawan pada Jumaat. Datuk Dr. Jedib dan juga Adun Mambong berkata, beliau juga telah melulus dan menyerahkan dana MRP sebanyak RM100,000 kepada Persatuan Guru-Guru Besar kawasan Dun Mambong bagi mengadakan aktiviti pembangunan pendidikan serta Carnival Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM bagi kawasan tersebut. Dalam majlis sama, beliau turut memaklumkan inisiatif Kerajaan Sarawak dalam memperkasakan bidang pendidikan negeri ini menerusi pemberian komputer riba percuma, baucer RM500 kepada anak Sarawak yang melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi serta usaha memberikan pendidikan percuma di universiti milik Kerajaan Sarawak.
Manakala Liga Bola Sepak Piala Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bauk bakal diteruskan pada tahun 2024 dan 2025. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Merangkap Adun Tasik Biru Datuk Henry Herijinet berkata, sebanyak RM20,000 akan diperuntuk masing-masing bagi pelaksanaan edisi kedua dan ketiga Liga tersebut nanti. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan majlis penutupan Liga Bola Sepak Piala PPD Bauk pada Sabtu. Kejohanan yang julung kali diadakan ini telah melibatkan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bauk, SMK Pakuk, SMK Lek dan SMK Singa yang mana dua kategori dipertandingkan iaitu pasukan 14 tahun ke bawah dan juga pasukan 17 tahun ke bawah. Juara bagi kategori pasukan 14 tahun ke bawah dirangkul oleh SMK Lek, kategori 17 tahun ke bawah pula dimenangi SMK Pakuk. Sementara itu, SMK Pakuk telah diberi sebagai pemenang piala juara keseluruhan iaitu Piala Pusingan Datuk Henry Herijinet Challenge Trophy. Pada majlis sama, Datuk Henry turut menyempurnakan penyerahan voucher pakaian seragam sekolah kepada 24 sekolah dari kawasan Dun Tasik Biru melibatkan seramai 160 pelajar tahun 1 dan juga tingkatan 1 dari golongan B40. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan sorotan majlis penutupan Karnival SCS JPSR NDO 2023 yang disempurnakan oleh Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Seri Aman pada Ahad. #saluran informasi rakyat Salam UKAS.